Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Anda bersama dengan saya Yasmin Hani dalam rancangan Sembang-Sembang ASMB 2022 di mana kita mengupas hal ehwal segalanya tentang pengurusan wang dan juga pelaburan. Dan topik kita pada hari ini tak kurang hebatnya daripada minggu-minggu yang sebelum ini, ASB Tabung Haji atau KWSP. Mengapa semua perlu ada? Baik, kita disarankan untuk melabur wang yang kita ada untuk membolehkannya terus berkembang dan melindungi risiko daripada menyusut akibat inflasi. Baiklah, untuk membicarakan topik kita pada hari ini, kita bersama dengan tetamu istimewa Encik Syamsuddin Kadir, perancang kewangan bertauliah. Apa khabar Encik Syamsuddin? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah bersedia dengan soalan saya yang macam machine gun akan keluar ni betul-betul ni? InsyaAllah. Baik. Ramai nak tahu juga Encik Syamsuddin, apakah bentuk dan juga ciri pelaburan yang sesuai untuk mereka yang baru nak melabur, yang takut nak melabur, ramai takut nak melabur, dan juga dana yang terhad untuk melabur. Bila sebut melabur ni orang takut sebab dia boleh jadi lebu. Cuma di Malaysia ni ada satu unitnya, kita ada pelaburan yang dari segi ialah angka ringgit tu tak berkurang. Kalau ikut asasnya melabur ni dia akan ada untung ada rugi, right? Betul. Cuma di Malaysia ni rezeki kita ada pelaburan yang angka dia tak berkurang, iaitu salah satunya adalah ASB. Jadi dia dari segi risiko nilai, contoh duit RM10 kita masuk dia akan berkurang tu tak ada. Dia kekal, dia tak volatile. Dia kekal, dia tak. Itu jadi bagi yang mana yang takut, inilah salah satu tempat yang paling bagus lah. Yang paling selamat. Paling selamat. Yang orang kata boleh nak tenang hati, tak ada stres-stres, inilah tempat dia. Itulah salah satu tempat pelaburan yang tak perlu takut, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, ASB dan juga tabung haji, kedua-duanya memerlukan modal yang kecil dan berisiko rendah. Antara kedua-duanya, mana yang lebih baik untuk dijadikan destinasi pelaburan yang utama? Okey, dia tengok atas keperluan apa. Macam orang tanya, soalan tu macam orang tanya nak pakai baju ke nak pakai seluar. Dua-dua perlu, right? Dua-dua penting. Macam nama tabung haji, bagi yang beragama Islam, kita memang kena hajilah untuk haji tabung haji. Kalau nak menunaikan haji memang tabung haji. Tapi kalau kita nak mengembangkan duit dengan lebih cepat, ASB lah. Sebab perkataan amanah itu adalah pelaburan, amanah saham. Pelaburan. Jadi maksudnya untuk melabur masa depan, untuk cover inflasi, sebab inflasi ada kos. Betul. Sebab bila inflasi berjalan kita kena berlari. Jadi salah satu tempat untuk berlari adalah ASB lah. Tabung haji ni untuk pergi haji. Faham. Jadi dia ada dua kegunaan yang berbeza bergantung kepada apa yang kita perlukan. Ya, betul. Tapi selalunya untuk apa yang beragama Islam, dua-dua kita perlukan. Ya, betul. Bagaimana pula dengan pelaburan yang ditawarkan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP? Okey, KWSP ni salah satu lagi dalam hidup kita, kita perlu nak pergi haji, kita perlu untuk nak melabur sebab nak supaya duit kita tak dimakan oleh inflasi, dan pada masa sama juga untuk hari tua. So jadi KWSP ni kumpulan wang simpanan pekerja, bukan simpan untuk hari ni, untuk hari tua. KWSP ni adalah untuk dana digunakan selepas kita berusia 60 tahun ke atas. 60 tahun ke atas? Kecuali kita nak bersara 55, mana daripada 55. Tapi untuk persaraan. Faham. Jadi tiga-tiga tu untuk kegunaan, masa boleh dikatakan macam KWSP kita boleh ambil kasut pula. So kasut atau selipar lah. Jadi perlulah tiga-tiga tu. Orang boleh cakap nak melangsungkan kehidupan kita dengan selesa. Kita nak teruskan kehidupan kita kan. Sebab kalau dah tu nanti macam mana nak kerja. Betul. Itu pun kalau berupaya lagi, kalau kuat sampai umur 70 tahun. Setuju. Siapa pula nak ambil kita lagi pun orang takut. Betul. Jatuh, patah, habis. Susah pula nanti. Baik, adakah benar dividen antara ASB dan juga tabung haji dan KWSP sewajarnya menjadi kayu ukur kepada prestasi ketiga-tiga untuk dijadikan pilihan dalam membuat pelaburan? Tak boleh. Sebab kita, ialah macam baju seluar kasut. Kalau kita tengok, mungkin dividen untuk baju lagi bagus. Adakah hari itu kita tak pakai seluar dan kasut? Dia sebenarnya nak compare, dia mesti apple dengan apple lah. Kita nak compare dua kereta ni, soalannya nak compare yang mana perlu dalam hidup, rumah atau kereta? Dua-dua perlu, right? Nak sampai ke sini, ke tempat kita ni, kita perlu dua-dua. Jadi dia sebenarnya kegunaannya berbeza. Dividen, sebab dividen macam tabung haji, dia fokus untuk orang menabung untuk pergi haji. Sebab kalau kita nak daftar haji pun kena ada akaun tabung haji. Betul. Tak ada akaun tabung haji, kita tak daftar haji walaupun kita letak dalam, kalau kita tengok dividen tinggi, contohlah kalau ASB paling tinggi ataupun KWSP tahun ni tinggi. Kita letak dalam tempat tu, kita nak daftar haji contohlah, right? Dia tempat daftar haji adalah di tabung haji. Jadi masing-masing tu ada dia gini. Kita kena tengok, kalau untuk pergi haji, kita fokus letak dalam jumlah yang nak pergi haji je. Yang lebih tu baru kita letak tempat pelaburan. Faham. Okey, macam KWSP ni dia ikut gaji.
ikut gaji kita. Gaji RM5 kan dia ada 13% dengan 11%. Ya, ikut So kalau kita yalah nak letak lebih pun memanglah kita boleh mencarum secara annual atau peribadi kan yang kita dipanggil sukarela punya. Cuma yang kita tengok kalau dah masuk QSP tiba-tiba nak guna duit kecemasan dalam QSP tak boleh buat keluar. Tak buat ESB boleh. Betul. Jadi dia sebenarnya nak compare tak boleh sebab dia lain matlamat yang berbeza. Disiplin dia pun lain-lain juga. Ya, betul. Tengoklah macam mana keadaan kita sendiri, macam mana lifestyle kita sendiri juga. Betul. Gaya kehidupan kita. Jadi adilkah untuk kita membuat perbandingan di atas 3 instrumen ini dalam menentukan pelaburan yang ingin kita lakukan? Dia satu kita tengok macam ESB dengan QSP. QSP ni dia senang untuk nak melabur duit sebab duit dia orang masuk orang tak buat keluar dah, tunggu masa bersara je. Macam ESB dia kena gunakan duit contohnya nak melabur, tiba-tiba orang nak buat keluar. Kan takkan nak jual balik. Betul. Itu game dia lain. Kita nak faham, kita nak letak, kita faham tak game institusi tempat kita letak. Dia sebab ESB ni time terdesak kita boleh pakai. QSP tak boleh. Jadi masing-masing ada kelebihan yang berbeza. Kalau untuk pelaburan untuk macam jangka masa pendek, jangka masa sederhana, panjang, ESB boleh tiga-tiga. QSP untuk jangka masa panjang ataupun untuk tanah dengan dia kalau tengok betul-betul QSP lebih pada nak beli rumah akaun 2 dengan pencing lah. Sebenarnya ada lagi untuk kesihatan dan sebagainya. Tapi mainly-nya 2 itulah untuk beli rumah sebagai down payment dan satu lagi untuk persaraan. Kita sepatutnya tidak mempunyai sebarang halangan untuk melabur sebab dalam ASB maupun tabung haji pelaburan yang minima hanya memerlukan RM10 saja. Yeah. Betul? Jadi macam mana caranya untuk kita melabur secara konsisten dalam kedua-dua instrumen ini untuk memenuhi matlamat yang sesuai yang kita nak capai? Okey, macam kalau tabung haji kita tengok game dia, kita boleh pertamanya boleh potong daripada akaun gaji lah. Maksudnya kita kerja kat mana, jumpa dengan majikan kita, minta dia untuk potong. Kita buat potongan terus daripada gaji. Hari dapat gaji terus potong. ASB pun dia dah ada dah online, tak salah My ASNB. Saya pun ada tu, dia boleh potong terus. Direct potong daripada gaji kita. Dan satu lagi macam ASB ni kita ada ASB Financing. Boleh pergi ke bank-bank yang menjadi ejen atau collaborate dengan ASB untuk ambil pembiayaan. Itu lagi bagus sebab itu jadi force saving. Kita boleh simpan dengan jumlah yang lebih besar lah. Yeah. Contoh kalau kita nak simpan ASB, okey, keunikan dia yang tak ada dalam 2. Tapi dua-dua tu masing-masing kelebihan yang berbeza lah. Kita tak nak compare. Cuma ASB ni dia contohnya kalau kita ada duit RM1,200 bulan, kita simpan lah. Contoh 3 bulan kita meninggal, kita ada duit hanya RM3,600 je. Tapi kalau kita ambil ASB Financing yang di mana ASB ni kita boleh collaborate dengan bank yang bagi penawaran pembiayaan tu. Contoh kita ambil RM200,000 right? Contoh jika kita meninggal lepas 3 bulan, dalam akaun kita ada RM200,000. Walaupun baru bayar RM3,600. Terima kasih Encik Syamsuddin dalam kita mengupas topik ASB, tabung haji dan KWSP yang pastinya ketiga-tiganya dilancarkan dengan mandat dengan objektif untuk memberi peluang pelaburan yang sangat baik untuk masyarakat. Okey, dan memberi dividen tahunan yang jauh lebih tinggi berbanding dengan akaun simpanan bank ataupun deposit tetap bank. Ingat, ini sembang bukan sebarang sembang, ini sembang-sembang untuk kita hidup senang. Kita masih lagi bersama dengan tetamu kita pada hari ini, Encik Syamsuddin Kadir, dan kita tampilkan seorang lagi tetamu kita yang merupakan pelabur ASB iaitu Encik Nur Hisham Abdul Hamid. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah baik Encik Nur Hisham. Kita panggil Encik Hisham je boleh? Ya boleh. Selesa saya santai sikit sangat. Okey, jadi Encik Hisham ada melabur dalam ketiga-tiga instrumen ini, ASB, KWSP dan juga tabung haji? Ya, saya ada melabur dalam ketiga-tiga tabungan ini. Okey, dah lama dah? Alhamdulillah sejak saya zaman kanak-kanak lagi. Wah, iya? Ya. Dah banyak duit terkumpul ni. Alhamdulillah, syukur. Baik, sekarang ni faham ataupun tahu tak dengan manfaat ketiga-tiga instrumen ni? Saya tahu sedikit dan boleh dikongsi bersama-sama. Okey. Untuk instrumen KWSP adalah tabungan persaraan. Di mana kita boleh menikmati dividen di waktu kita bersara kelak. Dan ia tidak boleh sewenang-wenangnya dikeluarkan. 10 markah di situ ya Encik Syam. Okey. Jadi yang instrumen yang lain? Instrumen yang lain bagi pendapat saya adalah ESB. Di mana ESB adalah tabungan untuk tabung kecemasan.
Ia juga boleh merealisasikan impian saya yang selama ini. Sebagai contoh, melancong, kita boleh gunakan duit dividen tersebut. Faham. Yang kedua, kita boleh menggunakan duit tersebut adalah untuk deposit perumahan jika diperlukan, dan juga untuk tabungan pendidikan anak-anak. Faham. Sekarang ni pun dah ada macam-macam lah juga kan. Ada tabung didikan juga, ada macam-macam lah lagi. Betul tak? Betul. Jadi sekarang ini matlamat dan juga manfaat daripada ketiga-tiga pelaburan ni kita dah tahu. Macam mana Encik Hisham pula mendisiplinkan diri untuk melabur? Kekal. Saya ingin kongsikan juga bagi pengalaman saya. Saya berikan 3 peringkat. Di zaman kanak-kanak, dan di zaman remaja, dan alam pekerjaan. Di mana di zaman kanak-kanak, yang seperti saya maklumkan kepada moderator, yang itu saya dilatih dan diasuh untuk simpan duit oleh kedua ibu bapa saya semasa kita dapat duit raya. Ya, faham. Kan, zaman kanak-kanak kita dapat duit raya masa waktu perayaan, dan disimpan ke dalam ASB dan tabung haji. Ya. Dan di alam remaja pula, saya mendisiplinkan diri kita. Kita dapat duit poket untuk persekolahan kita. So bila dapat duit poket untuk persekolahan, saya menabung dalam tabungan. Menabung dalam tabungan. Selepas dah cukup, dulu kita ada tabung ayam. Kita ada tabung ayam kan. Bila cukup kapasiti, kita akan pecahkan tabung tersebut. Betul. Dan tabung tersebut dibawa sama ada ke tabung haji atau juga ASB. Di alam pekerjaan pula, selepas saya dah ada disiplinkan diri, saya membuat tabungan di KWSP. Ya, betul. Di mana majikan telah membuat potongan gaji dan diwajibkan semua pekerja di syarikat saya untuk menabung sebanyak 11% untuk pekerja, dan di situ adalah untuk wang persaraan. Secara pantasnya ada tak terasa macam kekangan sikit, macam kenapa nak potong 11% daripada saya punya gaji, ataupun rasa lega sekarang ni? Untuk diri saya tiada kekangan, sebab dalam mindset kita, saya telah membuat membuat studi yang pelaburan kita untuk simpanan sekurang-kurangnya kita perlukan 20%. Dan saya memegang satu formula di mana 50% adalah keperluan harian kita. Di mana kita nak membelanja keperluan harian kita, duit utility, kita punya loan, and then 30% adalah untuk keperluan boleh diubah-ubah. Di mana kita nak beli pakaian ke, kita nak beli aksesori kita ke, itu diperlukan. Dan 20% adalah untuk menjamin kita di waktu persaraan kelak. Ketiga-tiganya dia dah cover kan? Dah cover. Jadi Encik Syamsuddin melihat sikap suka mengeluarkan dan juga masukkan wang pelaburan berdasarkan apa yang dia perlu, adakah ini dinasihatkan ataupun kalau boleh janganlah buat macam tu? Dia sebenarnya dalam keluarga pun dia sama macam kita. Dalam agama pun ada mazhab, right? Orang Kristian dia ada mazhab, Katolik, Protestan. Kalau kita Islam kan Syafi'i, Maliki. Jadi salah satu tadi yang dikongsi oleh Tuan Hisham tadi, satu benda yang baguslah, 50 macam game dia 50 30 20. Tu pun boleh. Dia sebenarnya kalau yang asasnya yang lah, yang tak dia 70 30. 70 belanja dengan komitmen, 30% adalah untuk simpanan dengan kecemasan. Boleh. Di mana sama juga dia, lebih kalau kurang kan. Kalau yang ni simpanan kuat, tapi dia tak apa, dia macam ni. Dia lebih spesifik aja. Ada orang dia nak rumah besar tapi kereta kecil. Ada orang nak kereta besar rumah kecil. Janji dia bahagia. Betul. Janji bahagian simpanan kena ada break. 20% dia paling minimum 20. Maksimum biasa 30. Kecuali bujang bolehlah sampai 50%. Ya, betul. Daripada gaji dia sebenarnya benda tu memang bagus. Cuma boleh ubah tu bagusnya sebab kalau time yalah kadang-kadang ada situasi kereta rosak ke whatever, terdesak ke dia boleh ubah, dia boleh, atau PKP gitu kan. Jadi kalau ada yang benda yang boleh ubah, biasa kalau orang buat 70 semua dah sangkut 70 tak boleh nak ubah dah. Betul. Dia sebenarnya benda tu kita boleh ubah, janji simpanan tu ambil dulu. Macam Tuan Hisham buat, dia untungnya dia sebab dia kecil dididik oleh ibu bapa. Jadi karakter tu dah ada. Berbeza juga ya kalau kata ibu bapa tu dapat duit raya disimpan sendiri. Tapi dia, anak-anak tu tak tahu disiplin itu. Tak dilatihkan pada dia. Macam saya simpan sendiri. Tapi saya kasih tahu. Tapi sekarang ni saya rasa saya nak bagi dia pegang.
Jom biar dia Yeah. sendiri yang letakkan duit tu dekat dalam tabung. Jadi dia tahu ada kelakuan dekat situ. Perlakuan tu dia akan ingat. Saya suka macam tu. Sebab kalau tak ada kelakuan tu memang dia tak boleh nak, yalah macam Dia tak boleh zaman nak kita nak pecah register. tabun ayam apa, mungkin ada yang budak apa. Sekarang online. Ya, betul. Tapi bagi saya kena online macam mana, tunjuk kat anak lah yang kita dah masukkan. Yang tu saya ada buat. Tapi sekali-sekala tu elok kalau bawa dia pergi bank. Jom letak dia itu atas lebih kaunter bagus. bagi dia nampak register dalam dalam minda dia kan. Okey, jadi sekarang ini untuk mengakhiri pembincangan kita, mungkin Encik Syamsuddin boleh bagi sedikit nasihat dan juga pandangan ataupun tips kepada penonton dekat rumah yang sedang menonton. Okey, yang mana yang simpan duit dalam ASB, kalau boleh jangan usik DVD kalau nak baguslah. Nak kejutan banyak, jangan usik selama 10 tahun. Jangan 10 usik. tahun. Walaupun kita ambil ASB financing, jangan ambil dividen. Lepas 10 tahun, banyak kejutan yang kita akan dapat. Buat tak Terlampau tahu banyak. je. Buat tak tahu, seolah-olah lepas wujud dah masuk, jangan dia tak payah tengok berapa baki, just masuk je. Jangan tengok, jangan even dapat dividen kan nak tahu sekadar dividen, jangan kira. Lagipun ASB sebenarnya dia boleh buat standing instructions, betul Ya, tak? betul. Di mana kita setkan kita buat tetapan pada setiap bulan, dia akan tolak dalam akaun kita secara konsisten. Kalau kita ni yang tak ada disiplin. Betul. Sebab itu bagus. Sebab kadang-kadang kita baru nak belanja, alamak duit tak ada. Tak apa. Dia pergi Betul. tempat yang baru. Biar poket bocor tapi penuh di ASB. Sebelum kita korek akaun kita, ASB dah ambil dulu ambil untuk dulu, simpan betul. untuk kita. Kalau tak ada disiplin, kita boleh buat kerja-kerja macam tu. Kita boleh buat cara-cara macam tu, Ya, betul? ya. Okey, dengarkan ya, ambillah tips-tips ini. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Encik Syamsuddin dan juga Encik Hisham sebab bersama dengan kita kongsi pengalaman dan juga tips-tips mengenai ASB tabung haji ataupun KWSP. Mengapa semua perlu ada, ibarat baju, kasut dan seluar. Kalau pakai kaftan, maknanya semua kena ada. Dah pakai kaftan dah terus. Baik, sebelum kita berpisah di Sembang-Sembang ASMB 2022, kita selalunya, lazimnya kita akan memberikan cenderahati daripada karikatur kita, Soya. Okey, ini untuk Encik Syamsuddin. Handsome-nya macam pelakon Bollywood. Wow. Okey, yang ini untuk Encik Hisham. Pelakon Hollywood. So nak baca pantun satu boleh? Boleh, sebab sila, bagi sila. saya perhargaan yang sangat unik dan aneh kata tadi. Kurma selasih ikan tempuyu, terima kasih, thank you. Suka saya. Baiklah, bersama dengan saya pada minggu hadapan bersama dengan tetamu-tetamu undangan yang lain untuk mengupas topik yang kena-mengena dengan pengurusan wang dan juga pelaburan. Ingat, sembang bukan sebarang sembang. Ini sembang-sembang ASMB untuk kita hidup senang. Assalamualaikum. Bye.